Terima kasih pengerusi majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang begitu setia dengan randiknya, guru-guru dan hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam perkenalan daripada saya. Rugi kalau para hadirin tidak mendengar cerita saya pada hari ini. Kisah seorang nelayan jujur menjadi tajuk cerita pada pagi yang indah ini. Kejujuran itu penting dalam hidup ini kan? Oleh itu, besarlah harapan saya agar semua yang mendengar pasang telinga dan mengambil iktibar daripada cerita ini. Begini ceritanya. Tersebutlah kisah pada zaman dahulu. Seorang nelayan miskin pergi menjala di tengah lautan. Gelombang besar tidak menakutkannya kerana dia sedar betapa dia mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Dia pasti Allah akan memberkati rezekinya dengan titik peluhnya sendiri. Setelah beberapa lama dia menebarkan jala, dia tidak mendapat apa-apa tangkapan pun. Dia berhenti seketika sambil mengelap peluh di dahi. Kemudian menadah tangan ke langit seraya, berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan agar diberikan rezeki untuk menyara kehidupan keluarganya. Dengan penuh harapan, dia menebarkan jalannya sekali lagi. Sewaktu dia menarik jalannya kali ini, dia mendapat seekor ikan yang sangat luar biasa. Sisi ikan itu berkilau-kilauan seperti emas. Matanya pula seperti intan yang bergemerlapan. Nelayan itu amat bersyukur dengan rezeki yang tidak diduganya itu. Dia belum pernah melihat ikan yang secantik dan seganjil itu. Setelah dia mengalihkan ikan itu ke dalam sebuah bekas yang berisi air laut, dia duduk berfikir seketika. Dia bimbang tiada siapa yang ingin membeli ikan itu dengan harga yang tinggi. Kepada siapa dia hendak membeli ikan ini? Setelah puas berfikir, dia mengambil keputusan untuk membawa ikan tersebut kepada raja di negerinya. Raja di negerinya itu terkenal dengan sifat yang adil lagi pemurah. Akan tetapi, Umaisuri Baginda pula terkenal dengan sifat kikir dan tamak. Namun, nelayan itu masih bertekad untuk mempersembahkan ikan yang dia dapat itu kepada rajanya. Sebaik sahaja raja melihat ikan itu, Baginda berasa kagum akan keajaiban ikan tersebut. Lantas, Baginda pertanyakan, di manakah nelayan itu menangkap ikan ajaib itu? Patik dapat menangkap ikan ini dengan menjalani sebuah teluk di selatan lautan negeri ini. Sembah nelayan. Bukankah pada waktu itu laut bergelombang besar dan amat bahaya? Tanya raja dengan curiga. Dengan izin Allah juga, sesuatu yang susah dilakukan dapat dilaksanakan. Sembah nelayan dengan penuh takzim. Baginda berasa kagum akan keajaiban ikan tersebut. Lalu menghadiahinya 1000 dinar wang emas. Nelayan itu amat bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Dia belum pernah memegang wang sebanyak itu. Pemaisuri memandang nelayan dengan perasaan jengkil. Sebaik sahaja nelayan itu pulang, Pemaisuri menyatakan perasaan tidak puas hati kepada raja. Baginya, wang yang diberi kepada nelayan itu terlalu besar jumlahnya. Kanda, 1000 dinar wang emas terlalu mahal bagi harga seekor ikan, bentak Pemaisuri. Pemaisuri memujuk raja agar dipanggil semula nelayan itu. Jika dia berjaya menjawab soalannya, wang itu kekal menjadi miliknya. Tetapi, jika jawapan nelayan itu salah, wang itu haruslah dikembalikan. Baiklah, tapi apa soalannya? Tanya raja. Jika dia menjawab jantan, Kanda katakan betina. Jika dia menjawab betina, Kanda katakanlah jantan, kata Pemaisuri sambil tersenyum simpul. Oh, senyum ada makna tu. Pemaisuri ingin mengenakan lain itu rupanya. Keesokan harinya, nelayan itu dipanggil menghadap raja.
Pemaisuri tidak sabar-sabar untuk mendapatkan wangnya kembali. Raja pun bertanyakan kepada nelayan sama ada ikan itu jantan atau betina. Setelah berfikir sejenak, dia pun bersuara, "Ampun tuanku, sebenarnya ikan yang dibawa semalam itu bukan ikan jantan atau ikan betina. Ikan itu," kata nelayan sambil tersenyum simpul. Raja yang mendengar jawapan nelayan itu ketawa terbahak-bahak. Baginda amat geli hati dengan jawapan nelayan itu. Lalu menghadiahinya 1,000 dinar wang emas lagi. Pemaisuri menarik muka masam kerana rancangannya tidak menjadi. Sewaktu nelayan itu memasukkan wang ke dalam uncangnya, sekeping wang emas jatuh ke lantai. Nelayan itu segera memungutnya. "Lihat bukannya, kedekut sungguh, sekeping pun dipungutnya," hasut pemaisuri. Raja pun memarahi nelayan dan menuduhnya kedekut dan tamak. "Kamu sudah ada hampir 2,000 wang emas, tapi sekeping yang jatuh pun kamu pungut?" Dengan rasa rendah diri, nelayan itu menjelaskan dia mengutip wang itu bukanlah disebabkan dia tamak atau kedekut. Dia mengutip wang itu kerana tidak mahu gambar yang ditempa dengan gambar raja itu dipijak-pijak orang. Mendengar jawapannya, Baginda berasa amat terharu. Baginda bangga anda rakyat yang taat dan setia seperti nelayan. Lalu menghadiahinya sejumlah wang emas lagi. Nelayan itu pun pulang ke rumah dengan perasaan gembira. Kawan-kawan, begitulah ceritanya. Contohilah sikap nelayan yang sentiasa bersyukur dan yakin bahawa Allah akan memberikan rezeki kepada hamba-Nya yang berusaha. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.